Didik TV KPM. Okey, kelas sejarah sekejap lagi nak mula. Malu suka berjanji jikalau tidak ditepati. Janji membawa akibat kerana banyak yang Anissa. Hai cikgu. Hai, Cikgu, Lisa. saya dah sedia untuk kelas sejarah kita. Sedia dah? Dah sedia. Amboi, bagus satu. Ini saya dengar tak? Itulah, saya dengar ada macam lagu. Saya ingatkan saya tengah mimpi. Tak, Nisa tak mimpi. Memang saya sengaja pasangkan lagu ni untuk Nisa. Dan juga untuk murid-murid yang akan belajar dengan cikgu pagi ni. Hari ni. Kenapa cikgu ada lagu pula ni? Nak tahu kenapa? Nak? Okey, jadi kita akan tunggu selepas ini. Lepas ni cikgu janji. Janji. Okey, kita janji. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Menengah Rendah di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan murid-murid yang sedang menonton. Hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sejarah topik tingkatan 3. Tapi kita nak belajar apa sebenarnya? Saya tertanya-tanya, lagu tadi tu apa kaitan dengan topik kita pada hari ini? Jom kita tanya sendiri dengan guru kita hari ini, iaitu Cikgu Nurhayati Muhammad Razan dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang. Selamat datang Cikgu. Terima kasih Nisa. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Sebelum itu Cikgu, hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Lina Khalida binti Saparudin dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Baiklah, nampaknya murid-murid di rumah ada yang dah bersedia di hadapan kaca televisyen masing-masing. Cikgu, apa tajuk kita dan apa kaitan lagu tadi? Saya dah terngiang-ngiang ni Cikgu lagu tadi. Seronok layan lagu tadi. Ya, betul. Okey, jadi lagu tadi kalau perasan dia ada menyebut pasal janji dan kita pun berjanji tadi. Betul, janji. Kita janji. Aha. Okey, jadi memang fokus kita pada hari ini ialah kita nak melihat tentang satu subtopik dalam tajuk tingkatan 3 berkaitan dengan perjanjian. Jadi kita akan fokus kepada perjanjian London 1824. Wah, Sebelum ini- tu saya nak tanya khabar jugalah kepada guru bahasa kita. Boleh. Okey. Lia. Hai, Apa Cikgu khabar? Lina. Apa khabar? Maaf, saya baru belajar. Apa khabar? Apa khabar? Baiklah Cikgu, kita dah tahu hari ini topik kita perjanjian London 1824. Tetapi jangan dilupakan atau saya pun dah tersasul ni nak berjanji kan, takut kan. Kita ada murid-murid bersama-sama dengan kita hari ini di Google Meet. Apa khabar murid-murid? Cikgu, siapa yang ada bersama-sama dengan kita hari ini? Okey, hari ini sangat istimewa. Sebenarnya kita mempunyai murid-murid mewakili dari dua sekolah yang berbeza dan dua negeri yang berbeza. Baik. Okey, jadi cikgu perkenalkan dahulu murid-murid lelaki lah ya. Jadi murid-murid lelaki ini didatangkan khas dari Kota Baru, Kelantan. Okey, dari sekolah Maktab Sultan Ismail ataupun khabar? biasanya Sultan Ismail College. Ya. Okey, apa khabar semua? Okey, jadi yang pertama kita ada adik Akil Darwish, Muhammad Akil Darwish. Hai Akil Darwish, selamat datang. Akil. Dan juga yang seterusnya ialah Muhammad Hafiz, Tuan Muhammad Hafiz. Hai Muhammad Hafiz. Dua-dua ini daripada SIC. Okey, jadi dah tentulah saya pun sebenarnya tak sabar nak memperkenalkan murid daripada sekolah saya sendiri, SMK Mat Kilau, iaitu okey, yang comel itu Mawardah namanya. Hai Mawadah. Dan seterusnya kita ada Azatut Nadia. Hai Azatun. Kita panggil Nadia ya. Kita panggil Nadia. Ya, baiklah. Itu dia murid-murid bersama-sama dengan kita hari ini. Murid-murid di rumah pun nampaknya ada yang dah bersedia dengan buku nota, dengan buku teks. Jadi jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Jadi kita akan teruskan kepada topik kita, iaitu Perjanjian London 1824. Dan kita akan melihat kepada kesan perjanjian ini terhadap alam Melayu. Okey, jadi apa yang kita nak capai pada akhir pembelajaran kita hari ini ialah, okey, cikgu harap
murid-murid dalam talian dan juga murid-murid yang sedang menonton dapat menghubung kaitkan perjanjian London 1824 ini dengan kesan terhadap alam Melayu. Seterusnya, dalam pembelajaran kita pada hari ini juga cikgu sebenarnya ingin menerapkan nilai, iaitu menilai kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Baik. Jadi kalau kita lihat, kita pergi terus kepada topik kita, iaitu kita lihat apa yang sebenarnya yang membawa peristiwa yang membawa kepada termeterainya perjanjian Inggeris Belanda atau juga dikenali perjanjian London 1824 ini. So, kalau lihat pada paparan, jadi di sini cikgu paparkan adalah peta di benua Eropah. Yang pertama, peta yang melambangkan atau menggambarkan kuasa itu kerajaan British, kerajaan British ataupun kita panggil bendera Union Jack. Dan kita ada bendera Belanda. Jadi dua kuasa ini, mereka ini telah mempunyai sejarah yang panjang. Pertikaian, peperangan yang panjang antara kedua-dua kuasa ini menyebabkan hubungan antara dua kuasa ini tidaklah begitu baik. Jadi kita lihat di sini perang British Belanda yang telah pun berlaku tahun 1652 hingga 1654 disusuli dengan perang British Belanda yang kedua 1665 hingga 1667. Perang British ketiga dan seterusnya perang British Belanda yang keempat 1781 1784. Baik. Jadi disebabkan oleh peristiwa ini maka hubungan yang tegang itu semakin keruh disebabkan oleh tindakan British yang telah memeterai perjanjian dengan penguasa kerajaan alam Melayu. Jadi kalau lihat di sini perjanjian pada Februari 1819 yang mana dalam perjanjian inilah sebenarnya yang menjadikan British dia mula bertapak di Singapura dan inilah yang sangat menimbulkan rasa tidak puas hati dan menimbulkan kegusaran bagi pihak Belanda. Jadi dalam perkara keempat dan kelima, jadi murid-murid juga boleh merujuk kepada buku teks sejarah tingkatan 3. Kita fokus pada bab 2. Kemudian saya pergi kepada apa lagi yang berlaku susulan kepada perjanjian lagi sebab kita cerita pasal janji. 1819 ini pertikaian antara British semakin tegang kerana adanya perjanjian yang mana dalam perjanjian ini British telah berjaya memajukan Singapura. Kemudian British dia bertekad untuk mempertahankan Singapura ini sebagai tanah penguasaannya dan kemudian British atas keyakinan disebabkan oleh faktor lokasi dia yakin bahawa Singapura ini akan berkembang maju untuk menjadi sebuah pelabuhan bebas dan juga sebuah pangkalan tentera yang penting dalam di kerajaan alam Melayu. Jadi ini telah menimbulkan konflik bagi pihak Belanda pula kalau kita lihat. Belanda dia gusar mendakwa sebenarnya Singapura ini di bawah lingkungan pengaruhnya. Kedudukan Singapura itu. Dan apabila British menuntut mengeluarkan Singapura daripada menuntut British keluar dari Singapura, so sebenarnya tentulah tadi kita tahu dengan nekat yang ada pada Singapura, British, maka ini tidak mungkin berlaku. Kemudian Belanda bimbang dengan kemajuan pelabuhan Singapura ini, dia akan menjejaskan perdagangan Belanda di Betawi. Atas faktor inilah maka konflik yang timbul ini dia perlu diatasi, maka berlakulah satu perjanjian melibatkan dua kuasa ini. Jadi kita lihat dalam perjanjian sebelum kita bincang pasal perjanjian London 1824 itu, kita nak lihat dulu pada pengetahuan sejarah murid-murid. Berdasarkan soalan ini. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan cap mohor dalam perjanjian 6 Februari 1819? Jadi Kak Nisa, cikgu rasa kita akan berikan peluang kepada dua orang murid untuk memberikan pandangan mereka untuk menjawab soalan ini. Boleh, tak ada masalah. Ada yang nak cuba kongsikan soalannya berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan cap mohor dalam perjanjian 6 Februari 1819? Ada yang nak cuba? Boleh angkat tangan. Okey, silakan. Siapa tu? Aziatul Nadia. Silakan. Nadia. Pada pandangan saya, cap mohor ini penting kerana ini ialah lambang bahawa perjanjian ini telah berjaya. Lambang berjaya lambang kejayaan sesuatu perjanjian. So kita dengar satu lagi, mungkin ada jawapan yang berbeza. Terima kasih Nadia. Ada lagi yang nak kongsikan?
Akil Darwish ya, Bagi saya. silakan. Okey, Silakan. Bagi saya, Cap Mohor digunakan sebagai lambang kedaulatan Sultan yang Sultan gunakan sebagai untuk beriktiraf dokumen-dokumen rasmi. Ya. Jadi lambang jawapan kedaulatan. itu sebenarnya ada persamaan. Ya. Kedua-duanya mengaitkan Cap Mohor ini dengan raja. Jadi sebenarnya apabila Cap Mohor digunakan bermakna perjanjian ataupun sesuatu dokumen itu telah pun mendapat pengesahan Raja-Raja Melayu. Baiklah. Jadi maksudnya dengan adanya termeterai perjanjian yang telah diletakkan Cap Mohor Sultan, maka menandakan bahawa seolah-olahnya Ya. perjanjian ini diterima oleh Raja Melayu. Baiklah, adakah kita nak beri ganjaran kepada murid-murid yang dah berkongsi pendapat mereka? Ya, saya Ya. berikan untuk permulaan kedua-dua Akil dan juga Nadia kita berikan 2 bintang. Dua Tetapi ganjaran. bintang tak turun dan kita gunakan getah. Gelang getah. Gelang Baiklah. getah. Sementara Ya. saya nak beri ganjaran kepada Akil dan murid-murid juga kita Azatul. pada hari ini. Saya nak minta murid-murid di rumah jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini bersama-sama dengan Nisa dan Cikgu Nur Hayati di Didik TV KPM.